Okey, kita tengok topik yang kedua. Dia kata kat sini rethink antibiotik. So apa kena dengan antibiotik ni? Dia kata kat sini tidak dinafikan antibiotik memainkan peranan yang penting dalam memerangi bakteria yang berpotensi bahaya dan mengancam nyawa. Tapi ia juga boleh menyebabkan masalah. So kenapa antibiotik ni boleh mendatangkan masalah? So antibiotik boleh membunuh semua bakteria dalam badan. Kedua-dua yang boleh memudaratkan dan berfaedah memainkan peranan penting kepada kita punya kesihatan imun. Sebab kita tahu dekat usus kita ni kebanyakannya dia ada bakteria yang orang kata apa, beneficial, yang baik untuk kita punya sistem imun. Anda kata kita ambil antibiotik, memang antibiotik ni dia bertindak untuk melawan patogen ataupun benda asing, kata apa, bakteria jahat. Tapi dalam masa yang sama dia tak boleh nak pilih. Dia tak kenal pun, antibiotik ni tak kenal bakteria baik, bakteria jahat. So semua akan, orang kata kalau kita ambil antibiotik ni semua akan matilah. So bila bakteria baik dan jahat ni mati dalam usus kita, dia problem juga kat situ. Problem juga sebabnya bakteria baik ni lah yang akan melindungi kita punya dinding usus dan membantu menyerap vitamin dan mineral daripada makanan kita tu. So dia kata atas sebab ini kebanyakan expert kesihatan menyarankan untuk mengambil high dose probiotic supplement dalam seminggu secara berterusan. So dia kata jika kita ada ambil antibiotik, kita kena juga, ada juga expert-expert yang berpendapat kena ambil probiotik. Lepas kita ambil antibiotik, kena ambil probiotik pula untuk kita nak nak tingkatkan kita punya bakteria baik lah. Dekat sini dia kata ia membantu tetapi tak cukup bergantung kepada antibiotik semata-mata. Extra effort perlu diambil seperti perubahan gaya hidup dan praktis pemakanan yang betul bagi menyokong kesihatan makrobiota. Benda ni apa yang kita praktis lah, sebab kita tahu dengan tak ubah gaya hidup, dengan kita cara makan yang salah, still benda tu dia akan berulang-ulang dan menyebabkan benda tu dia tak solve lah. So apa yang perlu kita buat adalah kita selesaikan punca masalah. So punca masalah salah satunya datang daripada stres chemical ataupun pemakanan tu sendirilah. Lagi kita tak betulkan pemakanan, kita tak tukar kita punya lifestyle, lagi itulah benda tu diputar saja, dia tak selesai. Kita kata masalah major lain yang mungkin berlaku jika bergantung kepada antibiotik adalah mikroorganisma. Sama-sama seperti makhluk yang lain, mereka akan survive ataupun mereka akan cuba sedaya upaya untuk hidup. Mereka akan adapt untuk terus hidup. So kalau kita sentiasa saja makan antibiotik ataupun bergantung kepada antibiotik, ada certain strain yang akan adapt dengan situasi tu. Lama-lama dia akan jadi macam antibiotik resistant. Bila kita ambil antibiotik pun dia dah tak loop dah. Dia tak loop dah kat situ dia kata. Okay, mereka akan berkembang dengan pantas dan berkemungkinan menjadi lebih agresif dan life threatening strain. Boleh menyebabkan boleh mengancam nyawa lah dia kata. Itu sebabnya flu vaksin yang dibangunkan untuk melawan flu strain pada tahun lepas mempunyai kesan limited untuk melawan virus demam tahun ni. Sebab benda ni dia sentiasa bakteria ni dia benda hidup, dia sentiasa akan akan cuba untuk dia survive. Sebab tu bila kita ambil vaksin tu dia tak akan bertahan lama. So that's why kita kena ambil. Sebab bakteria ni, mikroorganisma ni dia benda hidup, dia akan cuba sesuaikan diri. Dia akan cuba sesuaikan diri dan sampai satu tahap vaksin tu dah tak boleh guna. So kita kena ambil vaksin lain lah. Itu maksud dia situ. Kita sentiasa mengejar mikroorganisma yang berkembang. Dia kata mungkin ada yang mendapat manfaat short term daripada antibiotik, tapi ia sebenarnya seperti ticking time bomb lah, dia kata kat sini. Dia kata kita sudah lihat tanda pertama dengan pendekatan antibiotik resistant bakteria MRSA di hospital, dan malangnya antibiotik masih diprescribe dengan cara yang tak bertanggungjawab. Ia tak bermaksud anda tak boleh gunakan langsung antibiotik, dia kata kat sini, tapi ia perlu digunakan pada masa-masa tertentu sahaja. Okay, bermaksud dekat sini kita taklah kata kita tak boleh ambil langsung antibiotik, tapi kita kena timbang, kita kena pandai timbang. Adakah kita betul-betul perlu antibiotik tu ataupun sebenarnya kita tak perlukan pun antibiotik tu. Tu kita kena tengok betul-betul lah. Kekurangan penggunaan antibiotik akan menyokong imuniti kita dan sekarang dan di masa depan, dia kata, dengan membantu maintain keseimbangan kesihatan mikrobiota dalam badan dengan mengurangkan pembangunan, pembiakan dan agresif of bakteria. Sebenarnya benda ni dia kata macam antibiotik ni sama macam ubat lah, dia pedang rumah mata. Dia ada time kita boleh guna dan ada time kita tak boleh guna. So bukanlah setiap kali kita demam kita kena ambil antibiotik tu, ataupun benda ni dia kena timbang betul-betul. Adakah kita perlu ambil ataupun kita tak perlu. Sebab kalau kita ambil, memang dia akan kacau. Kalau nak kepada orang yang ada masalah penghadaman ni, kalau ambil antibiotik memang
kata dia mudah badan dia wank, sebab dia memang dah kata apa, bakteria baik dalam usus dia pun dah memang dah kurang dah pun. So bila dia ambil lagi antibiotik, menyebabkan benda tu lagi teruk lah untuk dia. So benda tu dia kena timbang-timbang sebelum kita ambil. Kita kena timbang betul ke kita boleh ambil. Ada keperluan certain situasi benda tu jadi keperluan, ada certain situasi benda tu tak perlu. So benda tu kita kena timbang lah, timbang tarun. Okay,